Tutup pintu, tutup tingkap. Hari dah maghrib, malam-malam. Jangan suka tengok cermin kalau tengah jalan waktu malam. Bila orang panggil nama kita, jangan terus toleh ke belakang. Hati-hati. Kalau tiba-tiba datang bau harum, wangi ataupun bau busuk, jangan tegur. Buat bodoh sudah. Tengah duduk seorang-seorang dekat rumah, tiba-tiba terdengar suara orang beri salam. Jangan jawab. Tengok dulu siapa dekat pintu. Buka tingkap cu. Nenek dah sampai. Buka tingkap. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Selamat tengah malam kepada semua para pendengar Misteri Jam 12 yang sedang mendengar Ria 897 FM. Apa kabar semua? Selamat hujung minggu. Hujung minggu sudah pun sampai. Bagaimana dengan anda semua? Apakah mungkin rancangan anda pada hujung minggu ini? Mungkin ada di antara anda akan keluar bersama dengan teman-teman, kawan-kawan, mungkin dengan sepupu-sepupu anda, menaiki kenderaan ronda-ronda pada waktu malam di Kota Singa. Ada yang nak lalu dekat kawasan, mungkin di Jalan Bahtera, di mana tempat itu antara tempat yang sunyi, sepi, tempat dikelilingi dengan hutan, semak samun. Laluan masuk ke dalam Kem Bahtera amat sunyi, sepi dan menyeramkan. Tidak ada lampu jalan dan bukan anda lalui laluan tar ataupun laluan jalan yang bertar seperti jalan-jalan raya biasa. Tetapi dalam itu, laluannya tidak begitu cantik, lekak-lekuk
sana sini. Jadi saudara pendengar Ria 897, mungkin malam ini anda juga nak lalu dekat kawasan di Kranji Road. Ya, Kranji Road, di mana tempat itu juga difahamkan pada waktu malam sebegini memang tenang, sunyi, sepi. Dari kawasan Kranji berdekatan dengan stesen kereta api Kranji, ada sebuah tapak tanah perkuburan yang mungkin ramai tidak tahu. Kubur ini, tapak tanah perkuburan ini agak lama dan ada juga beberapa kubur yang terbiar begitu saja. Saudara pendengar Ria, kalau anda sudah bersedia, saya pun sudah bersedia untuk berkongsi dengan anda. Saya akan sampaikan dahulu sebelum saya bercerita kisah-kisah pengalaman misteri. Pada tengah malam ini, saya sudah mengendalikan MU12 dah sekian waktu. Berikut akan saya berkongsi sama Top 10. Ya, carta Top 10 jenis-jenis gangguan yang berlaku dalam rumah. Jadi, ini yang saya mampu ni, saya setiap kali baca cerita, oh ni gangguan dalam rumah, saya masukkan satu kategori gangguan dalam rumah. Okey, macam-macam jenis gangguan yang ada. Jadi, malam ini anda akan ketahui Top 10 apa yang paling popular dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM, gangguan berlaku dalam rumah. Pendengar Misteri Jam 12. Di sini Casey ingin berkongsi dengan anda Top 10 carta 10 gangguan yang berlaku dalam rumah yang dikongsi oleh para pendengar Misteri Jam 12. Di tangga ke-10, gangguan dalam rumah yang berlaku. Tangga ke-10 adalah kedengaran bunyi goli yang jatuh dalam rumah ketika sedang tidur pada waktu malam. Banyak juga pengalaman-pengalaman yang dikongsi sama berkaitan dengan bunyi goli dalam rumah. Ada setengah pakar mengatakan bunyi goli kalau kita dengar bukan daripada atas. Dan ada juga mengatakan itu adalah bunyi retakan pada lantai. Yang mana bila sejuk dan panas, lantai itu akan mengembang atau mengecut. Dan itu menghasilkan bunyi-bunyian seperti bunyi goli yang jatuh. Ada pakar perubatan mengatakan, dengar betul-betul. Bunyi goli itu sebenarnya datang daripada dalam rumah kita sendiri. Itu nombor 10 bunyi goli. Seterusnya, di tangga ke-9 gangguan yang kerap berlaku dalam rumah. Gangguan apa tu? Adalah nombor 9. Gangguannya nampak kelibat dalam rumah.
Ramai pendengar Misteri Jam 12 berkongsi. Kadang-kadang sedang duduk, nanti nampak ada orang tapi tak tahu siapa. Nampak kelibat. Bayangan orang masuk dalam bilik. Kalau mungkin anda dalam bilik, nampak bayangan kelibat orang masuk dapur. Difahamkan setiap rumah mempunyai makhluk jin penunggu yang dipanggil. Benar ke? Ataupun tidak? Ataupun itu mungkin satu hayalan? Hayalan yang bermain di fikiran kita. Manusia ni, yalah, kalau dalam keadaan kesorangan, kadang-kadang fikiran kita akan melalut. Adakah benar ada jin kelibat dalam rumah? Entahlah. Di tangga ke-8, saudara. Di tangga ke-8, dalam gangguan dalam rumah yang sering berlaku yang diceritakan dalam Misteri Jam 12. Tangga ke-8. Radio ataupun TV. Saluran ditukar-tukar. Suara dikuat kecilkan. Ya, ramai yang berkongsi kisah tentang TV mereka yang ditutup pada waktu malam tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Bukan saja dalam rumah. Kadang-kadang bila bercuti di hotel pun akan kena ganggu macam tu. Bagaimana? Pernah anda mendengar gangguan yang dikongsi sama tentang saluran TV? Pernah seorang pendengar Misteri Jam 12 berkongsi ketika dia lagi mendengar radio pada waktu malam, khususnya mendengar Misteri Jam 12, tiba-tiba radionya bertukar saluran ke saluran Cina. Ada juga yang berkongsi sedang mendengar radio, lagu sedang diputarkan, dia sedang di dapur pada waktu malam. Dalam radio dengar orang menangis. Pada mulanya dia ingatkan Misteri Jam 12, tapi katanya hari Sabtu, lebih tepat lagi hari Ahad malam, mana ada Misteri Jam 12? Hai, bagaimana guys, saudara? Dan kita akan teruskan carta gangguan dalam rumah bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM sebentar nanti. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Jadi kalau nak tahu carta berikut ini, kita akan kongsi di tangga ke-7, 6 dan 5 sebentar nanti. Bertemankan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Pendengar Ria 897, kisah pertama pada tengah malam ini ingin saya kongsi dengan anda. Ini datangnya daripada Encik Sulaiman. Beliau, saya adalah seorang pemandu teksi, Kisi. Seorang pemandu teksi. Hampir 15 tahun saya memandu teksi. Sebelum ini saya ada kerja tetap. Setelah saya diberhentikan kerja,
saya mengambil lesen taksi dan saya mula memandu sampai 15 tahun memandu taksi. Kejadian ini berlaku pada satu malam ketika saya sedang memandu taksi saya. Cik, ini malam-malam macam ni, makcik nak pergi mana ni? Pergi rumah anak. Oh, rumah anak. Dah lama anak makcik duduk dekat Chua Chu Kang ni. Dah lama juga. Yalah. Kenapa pula makcik ni macam semacam aje lah. Jadi pendengar Misteri Jam 12, Sulaiman, pemandu teksi ni memberitahu dia terpaksa bercakap-cakap, ya, berbual dengan makcik ni. Katanya setiap kali saya tak bercakap dengan dia, saya diam, makcik ni akan membuat irama, menyanyi, membuat bunyi yang menakutkan. Jadi saya kena cakap. Kalau dia diam, dia akan terjadi perkara ini. Jadi, kata Cik Sulaiman, saya terpaksa berbual dengan makcik ni, Kisi. Macam-macam saya tanyalah. Sampai kan saya tanya, makcik ni kalau pergi pasar, suka pergi pasar dekat mana, Cik? Ada tak pasar Cik boleh recommend? Kisi. Nanti dia akan cakap, saya diam, dia akan cakap. Dia jawab sepatah. Tanya satu soalan, jawab sepatah. Tanya nak tinggal mana, Chua Chu Kang. Dah berapa tahun duduk sana, dah lama juga. Begitulah jawapan yang diberikan. Dan akhirnya saya diam dan saya cuba tidak indahkan. Mungkin dia nak tenangkan diri. Tiba-tiba, Casey, tiba-tiba dia bercakap sesuatu. Bayangkan pendengar ya. Hey. Ya, Cik, ada apa, Cik? Hey. Jangan, duduk diam. Cik berbual dengan saya. Aku tak cakap dengan kau. Duduk diam. Kau jangan main dekat belakang pemandu ni. Nanti dia terperanjat tengok kau. Maaf, Cik. Makcik cakap dengan siapa ni? Duduk diam. Aku tak kasih kau makan malam ni. Duduk. Jadi pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan makcik tu masih lagi duduk di belakang sedang membuat bunyian-bunyian lagu. Dan tiba-tiba dia macam marah sesuatu, tahu Casey. Saya ingatkan dia marah sangat dengan saya, dia bercakap dengan saya. Jadi akhirnya dia kata dia tak berbual dengan saya. Dia berbual dengan sesuatu. Katanya jangan pergi belakang dia. Nanti dia tengok kau dia takut. Saya berkali-kali tengok cermin, Casey. Tak nampak pun orang dekat belakang. Makcik, ini minta maaf, Cik. Nak dekat sampai, Dan Casey akhirnya sampai di rumah kolong blok anaknya di Chua Chu Kang.
Sampai makcik ni pun kasih duit, saya pun ambil duit. Jadi pendengar misteri jam 12. Setelah saya serahkan duit, makcik ni pun keluar. Dia pegang pintu. Ha? Kau tak nak keluar lagi? Ha? Kau tak nak keluar? Kau jangan. Nanti aku tak kasih kau makan. Kata makcik tu. Betul kau nak duduk dalam sini? Makcik minta maaf. Makcik tolong tutup pintu boleh tak? Kau nak aku tutup pintu? Kau nak duduk dengan dia 2 orang dekat dalam dekat teksi? Casey, bulu roma saya terus meremang. Ya Allah, Casey, punyalah takut. Akhirnya makcik tu kata, dah, keluar sekarang. Nasib baik dia nak ikut aku. Kadang-kadang degil. Dia tak nak ikut. Bum, pintu teksi ditutup. Saya pun tangan dengan segera cari CD ayat suci, masuk dalam CD player, putar surah yang pertama, terus pandu dan tinggalkan kawasan Chua Chu Kang. Adakah makcik ni sioman ataupun tidak? Kalau makcik ni tak betul, takkanlah dia boleh keluar. Pergi rumah anak tu, pergi rumah anak ni, naik teksi. Bayangkan. Terima kasih, Casey. Harap terhibur dengan pengalaman ringkas saya ini. Memang benar, itu saat yang paling menakutkan dalam hidup saya. Selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan beberapa kisah dan juga carta pada malam ini. Antara gangguan-gangguan yang berlaku mengikut kisah-kisah yang dikirimkan dalam MJ12, dapat saya mungkin buat pengiraan dan inilah senarainya. Jadi tanggal ke-10, 9 dan 8 kita dah pun ketahui antara gangguan-gangguan yang selalu berlaku dalam rumah. Jadi bagaimana seterusnya ini? Kita teruskan Misteri Jam 12 bertemankan saya, Casey. Ingat, carta ini yang saya baca, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Hanya sekadar hiburan. Ya, entah benar ataupun tidak. Semua ini 100% tidak lebih dari sekadar hiburan saja. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara, di tangga ke-7, gangguan yang kerap berlaku dalam rumah. Mengikut kiriman-kiriman yang saya terima. Tangga ke-7. Suara orang beri salam. Walaupun kerap berlaku di luar rumah. Ya, kadang-kadang dekat pintu keluar masuk rumah. Kadang-kadang berlaku dekat tingkap. Tapi bolehlah saya sifatkan sebagai kawasan pekarangan rumah juga. Kerap kali pendengar Misteri Jam 12 berkongsi. Mereka sedang duduk, tak kira waktu. Waktu petang, malam, sedang duduk hayal menonton TV. Kadang-kadang terdengar, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Itu di tangga ketujuh, dengar suara orang beri salam. Ada kalanya di tingkap, di jendela rumah pun ada. Assalamualaikum. Ada. Salamnya melirit. Dan difahamkan barang sesiapa ini benar ataupun tidak saya tidak pasti. Tapi ingat, sekadar hiburan dan pengetahuan entah benar ataupun tidak. Barang siapa yang menjawab salam, kalau anda lihat di pintu rumah, mungkin sebelum pandang orang beri salam, Assalamualaikum, anda pun duduk, Waalaikumsalam. Itu seolah-olah satu petanda yang anda mengizinkan apa jua yang beri salam masuk ke dalam rumah anda. Berikut ini di tangga ke-6. Kalau tadi kelibat hitam dalam rumah, yang ini kelibat ahli keluarga ataupun orang yang tinggal dalam rumah yang sama. Yalah, kadang-kadang bila sedang duduk, nampak mak masuk bilik, tahu-tahu mak baru balik pasar. Siapa yang kita nampak masuk bilik? Pernah seorang pendengar berkongsi. Ya, pernah. Katanya dia terbangun pada waktu malam. Apa terjadi? Dia tengok anaknya. Ia pergi ke bilik anaknya untuk tengok periksa anaknya sedang buat apa. Yalah, anak beliau ni dalam kisah yang dikongsi sama, seringkali tidur lewat, nanti bangun lambat sebabnya selalu bermain komputer ataupun bermain handphone. Jadi dia masuk bilik anak, tolak perlahan-lahan pintu, nampak anaknya sedang baring miring, badannya tubuhnya miring sedang pegang handphone. Mama kan cakap suruh tidur. Dah pukul berapa tak nak tidur ni? Ha? Letak handphone, daripada terang bercahaya menjadi gelap. Bila beliau pusing dah tutup pintu anak, beliau pusing nampak anaknya baru keluar dari tandas nak masuk dalam bilik. Kelibat siapa yang ibunya nampak. Saya akan ketengahkan lagi beberapa tangga lagi yang lain, tangga 5, 4, 3, 2. Dan apakah tangga pertama? Gangguan yang sering berlaku dalam rumah. Semua ini bersama dengan saya, Casey, dalam rancangan yang digemari ramai. Betul, bukan saja di Singapura, jauh sampai ke Malaysia, jauh sampai ke Sarawak di Malaysia. Kalau Australia, England, US, jangan cakap, Netherlands ataupun di Belanda, terima kasih pada yang mendengar Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saudara pendengar Misteri Jam 12, saya akan bacakan kisah berikut ini. Sebelum kita kembali dengan carta sekejap saja nanti. Ya, entah benar ataupun tidak, ingat, MJ12
hanya sekadar hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Yang ini kiriman daripada Kak Sumaya, ataupun nama ringkas yang ingin digunakan Kak Maya saja. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Kak Maya, pendengar Misteri Jam 12, berasal dari Johor, seberang tambak. MJ12 ni dah jadi macam satu perkara yang harus Kak Maya buat setiap 12 tengah malam. Terima kasih Kak Maya. Terima kasih juga pada pendengar-pendengar yang berada di Johor. Hidup JDT. Ya. Kita akan serumpun. Jadi yang ini kiriman daripada Kak Maya berkongsi peristiwa di rumahnya. Waktu tu Kak Maya ni suruh anak tidur. Anak Kak Maya berusia 7 tahun. Suruh dia masuk bilik tidur. Dah jam 10 malam KC. Kakak tak nak anak kakak membiasakan diri tidur lambat. Bangun nanti pun lambat, susah. Jadi dia masuk bilik, dia tidur. Kakak dekat depan. Ya, suami waktu tu belum balik lagi dari kerja. Suami kerja balik pukul 2 lebih pagi, kata Kak Maya. Anak seorang je, dah tidur ni. Jadi apa yang berlaku, pendengar Misteri Jam 12? Tengah duduk menonton TV, tiba-tiba anak keluar. Mak. Astaghfirullahalazim, budak ni takutkan aku. Kenapa tak tidur? Ada apa? Mak. Ibal takutlah, Mak. Takut apa? Dah selalu tidur seorang boleh. Ibal takutlah, Mak. Dah. Sini. Tidur kat sini. Jadi, Kak Maya panggil anak. Tidur di atas kerusi panjang yang Kak Maya sedang duduk. Jadi anak ni baring di atas riba ataupun atas peha kakak. Tengah usap kepala anak. Anak pun dah masuk tidur ni. Dah tidur Dah tidur. Kemudian entah macam mana seketika tu kakak tergerak hati nak pandang belakang. Sesuatu beritahu tengok belakang. Casey dan para pendengar Misteri Jam 12. Apabila dengan perlahan-lahan kakak toleh belakang daripada pintu bilik anak kakak. Ya, anda bayangkan Kak Maya ni sedang duduk tengah nak toleh belakang perlahan-lahan. Dia tergerak hatilah nak toleh ke belakang. Nak tengok ni apa benda yang mungkin memanggil-manggil dia untuk toleh ke belakang. Jadi Kak Maya toleh dengan perlahan. Pendengar Ria 897 FM. Sumpah Casey, kakak tak bohong, tak buat cerita. Patutlah nak kata takut nak keluar nak tidur dengan kakak dekat depan. Kakak nampak seperti wajah orang tua, lebih tepat perempuan tua, sedang menjenguk daripada pintu bilik anak kakak. Pusing nampak muka dia. Kakak terperanjat Casey. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Kakak membaca Casey. Membaca surah untuk tenangkan diri yang sedang takut pada 3 dan saat itu. Casey. Akhirnya katanya kakak tak angkat pun anak masuk bilik tidur. Kakak dengan anak tidur dekat luar. Anak tidur atas sofa, kakak tidur bawah di atas lantai. Di atas lantai tepi sofa bersama dengan anak kakak.
saudara Misteri Jam 12 bersama dengan saya KC di Ria 897 FM. Terima kasih pada anda yang sudah mendengar rancangan ini. Dan malam ini ada carta, sedikit sesuatu yang lain lah saya nak kongsi sama. Sedang periksa email, tiba-tiba, dulu nak buat lupa. Adalah beberapa email yang saya telah pun letak dalam kategori-kategori tertentu. Dan bagaimana dengan, kita dah ketahui tanggal ke-10, 9, 8, tanggal ke-7, ya, dan tanggal ke-6. Bagaimana dengan tanggal ke-5, 4, 3, 2, 1? Nombor 1. Gangguan apa yang kerap diceritakan dalam Misteri Jam 12 dalam rumah, yang berlaku dalam rumah? Saya akan berehat seketika, akan saya kembali sebentar nanti. Kita dengar beberapa buah lagu. Dan Casey akan bersama dengan anda sekejap lagi. Dalam rancangan yang digemari ramai, anda sedang mendengar Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Ria 897 FM. Para pendengar Ria 897 FM, malam ni Casey nak beri anda menang tiket. Tiket wayang filem Kuntilanak, edaran MM2 Entertainment. Sekiranya kalau anda nak menang 2 keping tiket filem seram dari Indonesia berjudul Kuntilanak, anda harus dengar apa yang akan saya tanya. Berikan jawapan yang tepat melalui private message ke Facebook Ria 897 FM. Ingat, anda harus kirimkan jawapan anda berbentuk private message kepada Facebook Ria 897 FM. Jadi bila anda kirimkan jawapan anda, mesti ada nama penuh, kemudian diikuti dengan nombor telefon bimbit anda dan diikuti pula dengan jawapan yang saya perlukan dari anda, ya. Nama penuh, nombor telefon bimbit dan juga jawapan yang tepat. 3 informasi sebelum saya terima jawapan anda betul ataupun salah. Jadi inilah dia soalan yang ingin saya tanya pada anda semua berkenaan dengan sebuah filem Kuntilanak. Kuntilanak akan bermula, ya, ditayangkan di seluruh pawagam di Singapura pada 2 Ogos yang lalu. Telah pun ditayangkan 2 Ogos yang lalu. Dan persoalannya, apakah itu kuntilanak? Dalam filem ini, kuntilanak yang diceritakan ini adalah kematian seorang wanita yang wujud dalam sebuah rumah tumpangan. Dan dalam rumah tumpangan, anak-anak yang kurang bernasib baik ini, mereka diganggu oleh kuntilanak. Jadi, dalam filem ini, kanak-kanak ini harus menyelamatkan diri mereka daripada diganggu oleh kuntilanak. Begitu sedikit gambaran sinopsis kisah ini. Jadi, soalannya yang ingin saya tanya kepada anda, soalannya adalah, di manakah kuntilanak tinggal dalam filem Kuntilanak ini? A. Adakah ia dalam pusat beli belah? B. Adakah ia dalam rumah tumpangan kanak-kanak? Dan C. Adakah ia, kuntilanak ini, tinggal di dalam pondok yang usang? Jadi anda boleh kongsi jawapan anda. Ingat, nama penuh, nombor telefon mesti tepat, ya, mesti lengkaplah. Jangan pula tertinggal satu nombor. Kemudian jawapan anda bagi soalan yang saya tanyakan awal tadi. Dan sekiranya betul, anda bakal memenangi 2 keping tiket Kuntilanak. Filem seram popular Indonesia, Kuntilanak Hantu Dalam Cermin, berkisahkan 5 anak-anak rumah tumpangan yang temui cermin puaka. Anak-anak kecil ini menjadi mangsa gangguan kuntilanak.
Bersama mereka harus selamatkan diri. Edaran MM2 Entertainment dan Cathay Cineplexes, stesen radio rasmi Ria 897 FM. Kuntilanak Hantu Dalam Cermin di Pawagam bermula 2 Ogos. Filem PG-13. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ria 897 MM. Ria 897 MM. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Misteri Jam 12. Kita kembali bersama dengan Misteri Jam 12. Sebelum saya berkongsi kisah-kisah misteri, saya nak berkongsi kedudukan tangga kelima dan tangga keempat dalam gangguan-gangguan yang berlaku dalam rumah. Ya, 5 dan keempat. Sekejap lagi tangga ketiga, 2 dan 1 akan saya kongsi sama dengan anda. 5 keempat. Sudahkah anda bersedia? Senarai ini saya dapat cipta daripada kiriman-kiriman email yang saya terima. Maka itu adalah senarai ini. Benar ataupun tidak, ini hanya sekadar suka-suka. Ya, jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar dalam Misteri Jam 12. Kita teruskan carta 10 gangguan dalam rumah. Bagaimana, saudara? Nak tahu tak? Di tangga kelima, apakah gangguan yang kerap berlaku dalam rumah bila diceritakan dalam Misteri Jam 12? Di tangga kelima, dihempap ketika sedang tidur. Ramai pendengar berkongsi, tidur malam kadang-kadang tengah tidur rasanya dihempap sampaikan tak boleh bernafas. Ada yang sedar, tetapi ketika nak bangkitkan diri, nak gerakkan badan ataupun tubuh tangan, seolah-olah anda hilang kawal diri, dah tak boleh bergerak lagi. Dalam hati, ramai yang berkongsi ini akan cuba membaca surah yang mereka hafal. Sebabnya, bila nak lafaz dari mulut, bibi kaku tidak boleh bergerak. Tapi ada juga penjelasan dari segi saintifik. Ada katakan, itu bukan kena hempap. Itu adalah otot-otot yang kejang. Yalah, manusia ni ada otot. Jadi bila otot ketika tidur tu, dia akan rehat. Tapi ada juga otot yang tiba-tiba kejang.
Waktu itu anda akan terbangun dan dapati anda tak boleh bergerak. Tapi ada dari satu sudut menceritakan itu sebenarnya makhluk jin yang menghempap tubuh badan. Sampaikan ada juga yang pernah cerita bila akhirnya dia dapat buka mata, dia nampak kelibat hitam besar baring di atas tubuhnya yang sedang cuba untuk bernafas. Okey, itu di tangga kelima. Dihempap ketika tidur. Di tangga keempat, penampakan dalam rumah. Macam-macam penampakan. Tapi yang paling kerap orang ceritakan penampakan dalam rumah, nampak perempuan rambut panjang. Ada yang duduk dekat ruang tamu di atas sofa. Ya. Ada di ruang tamu di atas sofa. Ya. Di tangga keempat dia, jangan lupa, penampakan makhluk halus. Seperti yang dikatakan tadi, lazimnya penampakan ini penampakan wanita dalam rumah. Rambut dia panjang. Kadang-kadang dia duduk di atas sofa dalam rumah. Ada pula yang menceritakan di atas almari, sedang baring dekat atas tu. Yalah, tak semua di antara kita rumah ni almari sampai ke atas. Ada juga rumah-rumah yang ada bahagian atas almari tu lopong. Nampak rambut panjang tengah baring. Tapi yang paling menakutkan, benda tu baring di atas katil bersebelahan dengan tuan punya rumah ataupun tuan punya diri. Penampakan makhluk halus dalam rumah. Selain daripada ternampak makhluk halus wanita, ada juga yang berkongsi ternampak gula-gula atau namanya yang diberi makhluk pocong. Ada juga pocong-pocong ini dikatakan ternampak makhluk ini dekat belakang langsir. Sedang duduk, kenapa langsir aku tiba-tiba bentuknya bertukar menjadi seperti makhluk pocong. Pocong ini juga pernah dilihat kalau yang kakak rambut panjang baring di atas katil. Makhluk ini gemar baring di bawah katil. Cuba tengok bawah katil anda. Cuba tengok. Ada. Mungkin anda tak nampak. Walaupun dia ada. Kalau rasanya macam ada. Adalah tu. Baiklah. Tangga ketiga, tangga kedua, yang pertama. Gangguan yang paling kerap berlaku dalam rumah mengikut kiriman-kiriman email yang dikongsi sama dalam Misteri Jam 12 adalah, kejap lagi, sebentar nanti, Casey akan kembali. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
Pendengar Ria 897. Geng-geng momok kisah berikut ini, bila saya baca dan memahami pengalamannya, membuat saya meremang. Terpulang pada anda nak percaya ataupun tidak. Yang pasti rancangan MG12 100% hanya sekadar hiburan. Jangan terlampau taksub dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Ini kiriman daripada Ayumi, nama samaran yang digunakan di sini. Ayumi berkongsi satu perkara yang pernah menghantui beliau. Saya satu ketika dahulu pernah menjadi mangsa perbuatan bekas suami saya. Saya dipendekkan cerita, pada waktu itu beliau berbadan dua. Dan dapat tahu yang bekas suaminya, yang kaki judi, berjumpa dengan seorang dukun ataupun bomoh untuk minta bantuan supaya ditambahkan rezekinya. Nampak? Minta bantuan dengan bomoh, dengan dukun untuk ditambahkan rezeki. Sebabnya dia ni kaki judi. Jadi saya tak tahu apa yang dia buat, tapi itu yang saya tahu sedikit sebanyak, katanya Ayumi. Dipendekkan cerita, saya hamil anak yang pertama, Casey. Pada mulanya semua okey. Tapi masalah saya dengan suami makin renggang, makin jauh. Perhubungan kita dah susah nak diselamatkan. Akhirnya kita berpisah. Dan ketika saya hamil, walaupun kita belumlah secara sah berpisah, suami dah tak balik rumah. Dah jarang-jarang balik rumah. Dia balik rumah mak dia. Jadi bila dia balik, saya ni dalam keadaan mengandung langsung tak indahkan saya. Sampaikan pada satu hari, saya mimpi Casey dalam rumah yang saya tinggal. Ada lembaga hitam datang merangkak daripada pintu. Merangkak dan ingin mengapa-apakan kandungan saya. Pada waktu itu terasa sakit. Saya bangun dalam keadaan kesakitan. Aduh. Selalunya kalau orang yang tengah hamil, suami dekat sebelah. Saya bangun tengah malam, saya tak ada orang, Casey, kecuali saya dan anak dalam kandungan. Saya akhirnya melahirkan anak. Sihat, 3.2 kilogram. Anak saya kini dah pun berusia 5 tahun, hampir 5 tahun. Pada suatu hari, katanya di sini, ketika saya sedang memandu dengan anak saya duduk di sebelah. Waktu itu saya nak pergi ke rumah saudara, terletak di seberang tambak. Sedang memandu dekat Lebuh Raya, Casey. Rumahnya di seberang tambak di Segamat, Johor. Tiba-tiba anak saya ni tidur. Perjalanan agak jauh, dia terlelap tidur. Saya pandu. Dan entah macam mana dia terbangun. Bila dia bangun, saya pun, anak mama dah wake up. Kemudian anak saya dalam keadaan mungkin sedar tak sedar, dia toleh, badan tak gerak, hanya kepala menoleh ke arah saya.
Aku bukan anak kau. Anak kau dah lama tak ada. Aku pendamping kau. Kau dah lupa. Malam tu aku masuk dalam perut kau yang sakit. Amirul buat apa ni? Dan kemudian anak saya terus berubah menjadi biasa, Casey. Awal tadi bila dia bercakap dengan saya, Casey, siapa yang berbual dengan saya? Dan Casey, bila saya membawa anak saya pergi berubat, sesi perubatan ini katanya Ayumi, yang mana kita duduk dalam sebuah bilik bersama dengan seorang pakar perubatan. Pakar perubatan membaca surah-surah. Dia membaca surah. Jadi apa yang berlaku? Anak saya duduk dengan saya. Bila pakar mula, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Pakar baca. Bukan seorang, ada 2-3 orang teman bersama dalam bilik tu. Anak saya mula diam. Kemudian dapat lihat kisi anak saya, badannya mula hayun kiri kanan, dan pakar tu memberi isyarat. Tangannya angkat, dia kata, tepi. Dia suruh saya tepi. Anak saya hayun badan lagi kiri kanan. Kemudian anak saya, wa Qur'ani hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzila. Anak saya mula membaca. Apa pakar tu baca, anak saya boleh ikut sama, tapi dengan nada suara yang menyeramkan. Baca Kisi, baca sampai satu bahagian ni dia berhenti. Yang lain masih baca. Pakar tu kata pada anak saya, "Hai, kenapa kau berhenti? Kau takut dengan ayat ni? Ha? Kau takut?" Hebat sangat, bacalah sampai habis. Takut dengan ayat ni ke? Bacalah. Baca. Nampak sangat kau ni lemah. Dan pendengar Misteri Jam 12, pakar tu baca dan cakap lagi, cuba cabar benda dalam tubuh anak. Rupa-rupanya dalam tubuh anak saya ada pendamping. Selama bertahun-tahun lamanya saya tak tahu, Casey. Saya tidak tahu. Sampaikan pada hari itu yang saya sedang memandu nak ke seberang tambak, anak tengah tidur, dia bangun, dia tengok saya, terus dia cakap. Itu yang membuat saya terus berjumpa dengan pakar untuk mendapatkan rawatan. Makhluk jin ni rupa-rupanya, dari apa yang saya faham lah, kemungkinan suami berurusan dengan seorang dukun, seorang bomoh, berjanji kalau dia nak kaya, apa dia boleh kasih. Isteri saya tengah hamil, Tok. Isteri saya tengah hamil. Tok boleh ambil anak dalam kandungan tu. Tok ambil lah. Asalkan saya kaya, Tok. Saya nak duit. Tolonglah, Tok, murahkan rezeki saya. Ini kemungkinan, saudara. Ini semua kemungkinan dan andaian. Engkau nak murah rezeki. Isteri kau berbadan 2. Jadi dalam kandungan tu untuk aku sebagai ganjaran dan hadiah. Ya, Tok. Itu untuk Atuk. Asalkan saya dapat apa yang saya nak. Kemungkinan, saudara, ini lakonan saya cuma tambahkan sedikit. Kemungkinan berurusan dengan seorang pakar perubatan. Ya. Jadi sesi pertama dapat mengesan yang anak dalam tubuh anak saya ada sesuatu. Saya tak perlu cerita lebih lanjut kerana dah terlampau peribadi sangat-sangat. Tapi saya haraplah
anak saya dapat dipulihkan secepat mungkin. Sebab katanya pakar ni, sekarang usia anak saya nak dekat 5 tahun. Kalau sampai usia 7 tahun, benda ni tak berjaya dikeluarkan, kemungkinan ia akan kekal dalam tubuh badan anak saya. Saya harap semoga anak saya cepat sembuh. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Wow, itu dia saudara pendengar Ria 897 FM. Terima kasih pada anda semua yang mendengar rancangan nombor 1 di Ria 897 Misteri Jam 12. Rancangan ini telah pun banyak menyatukan para pendengar dari luar Singapura di Facebook Ria 897. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih atas kiriman email. Terima kasih atas anda yang memeriahkan lagi Facebook Ria 897 maupun Facebook saya, Facebook DJ KC. Terima kasih pada anda semua. 100% rancangan MJ12 ini hanya sekadar hiburan. Jangan terlampau taksub dan mudah percaya dengan apa yang anda dengar. Ya saudara, jangan mudah percaya dan terlampau taksub. Kalau sudah bersedia, saya akan terus kongsi satu lagi kisah sebelum mungkin kita berehat, dan saya akan sampaikan satu lagi kisah serta kedudukan carta nombor 321 gangguan dalam rumah. Misteri Jam 12 bertemankan saya, DJ Champion KC. Baik pendengar Misteri Jam 12, ini kiriman daripada pendengar kita bernama Yusman. Saya nak berkongsi pengalaman saya memancing pada waktu malam bersama dengan sahabat saya, Yusman dan juga Ajis. Dua sahabat memancing, tapi bukan atas bot KC. Kita memancing dekat kawasan pantai Changi pada waktu malam. Pantai Changi ada kena-mengena dengan nombor 7. Itu saja yang dapat saya berikan pembayang pada anda semua. Di Pantai Changi ada kena-mengena dengan nombor 7. Begini peristiwa. Tempat kami mancing ni ialah kami berada di tepian pantai. Tidak ada jeti, jambatan, tapi di tepi pantai. Dah dirikan satu kemah untuk letak barang-barang. Kalau hujan, bolehlah masuk di dalam. Dah pacak joran dekat tepi pantai. Kita pun duduk minum kopi yang kita bekalkan dari rumah sambil-sambil makan cemil-cemilan. Jadi pendengar Misteri Jam 12, dekat belakang saya dengan teman saya duduk ni adalah semak samun. Semak samun dengan pokok-pokok. Dan sekeliling saya tidak ada orang lain kecuali saya dengan kawan saya yang memancing. Sebab hari itu, Casey, saya tak terfikir sampaikan saya nak cerita pada Casey. Hari itu merupakan hari Khamis malam Jumaat. Tengah duduk memancing sambil-sambil berborak-borak dengan kawan sahabat saya ni. Saya dengan sahabat saya terdengar. Ya, pendengar Misteri Jam 12. Sebelum saya teruskan kisah ini, sekali lagi peringatan pada semua. MJ12 ini hanya sekadar hiburan. Jangan jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam Misteri Jam 12. Jadi beliau berada di tepi pantai sedang memancing dengan kawan pada waktu malam. Tengah duduk berborak-borak, bercakap dengan kawan saya. Kau macam mana kerja?
Aku nak berhenti ya. Kenapa pula? Tak adalah. Dah 2 tahun tau tak ada bonus. Cakap syarikat tak buat duit. Kau kalau berhenti, kau fikir senang ke dapat cek kerja? Orang macam kita ni, itulah yang aku fikirkan. Tapi tak boleh lah. Aku perlukan duit. Isteri aku, anak-anak aku. Kau sabar je lah. Tengok macam mana lagi setahun. Yang penting ada gaji. Kau kurangkan belanja sikit. Itulah. Pasang telinga. Clear Clear lah. Tak ada orang kat sini kan? Itulah. Kau dengar tak? Aku dengar. Dah, buat bodoh sudah. Jom tengok joran. Jadi pendengar Ria, saya dan teman saya bangun, pergi ke depan, tengok joran lah. Tarik joran tu daripada dipacak, kemudian putarkan motor joran. Umpan semua dimakan. Cucuk balik umpan. Kemudian sedang cucuk umpan sekali lagi di tepi pantai saya dengan kawan saya. Hush. Umpan habis, ikan tak dapat. Dah berapa kali ni. Tu umpan cepatlah. Bro. Astaghfirullahalazim. Kita tak kacau kau. Kau janganlah kacau kita. Tolonglah. Kita dekat sini tak nak diganggu. Aku rasa bungkuslah barang kita pergi tempat lain. Itu satu cadangan yang afdal. Jom bungkus barang, bungkus. Jadi pendengar Ria 897. Pendengar Misteri Jam 12. Ketika saya dengan kawan saya sedang bungkus barang-barang nak balik. Tengah bungkus, simpan joran, nak pindah ke tempat lain lah. Tempat tu dah 2 kali dengar bunyi kesi. 2 kali kesi. Ini memberi tanda benda tu memberi amaran pada saya dengan kawan. Mungkin amarannya, lebih baik kau jalan dari tempat aku tak izinkan kau datang. Kemungkinan dah bungkus barang-barang dah nak angkat ni. Saya dengan kawan saya jalan. Masih pijak pasir di tepi pantai. Jadi jalan. Nak pergi mana ni? Tak tahulah, kita pergi bawah lagi sikit lah. Kacau lah. Dah aku rasa spot ni baik ni. Dah lah, tak apalah, banyak tempat lagi. Saya dengan kawan saya jalan. Tiba-tiba kita macam tergerak hati tau untuk toleh belakang. Wow! Saya dengan kawan daripada jalan kita berlari lagi laju, lebih laju. Spot yang saya dengan kawan saya sedang duduk awal tadi, pasang kemah, tengah berborak-borak. Bila saya toleh di tempat yang sama, Casey. Di tempat yang sama, Casey, baju putih, angin tiup berkibaran, rambutnya panjang sangat, sampaikan pasir-pasir yang ada tu ditutupi dengan rambut benda tu yang sangat panjang. Saya tengah berbual ni, tengah ceritakan ni pun saya meremang dekat sini. Tersasul-sasul dibuatnya. Kita berehat seketika, akan saya kembali sebentar nanti dengan carta di tangga ketiga 21. Malam ni ada carta top 10 cerita berkaitan gangguan dalam rumah.
Selalunya kalau kiriman email saya terima, gangguan dalam rumah apa yang sering kali berlaku. Jadi kalau nak tahu, akan saya umumkan tangga ketiga, dua dan apakah di tangga pertama gangguan bagaimana sering berlaku di rumah yang diceritakan oleh pendengar Misteri Jam 12. Jangan ke mana-mana. Bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.